Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan anda semua sihat dan semoga kita semua dikurniakan rezeki dan kesihatan yang berpanjangan, insya-Allah. Tidak lupa juga kita panjatkan doa untuk rakan-rakan kita di Palestin sana. Semoga mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ingin ucapkan kepada subscriber yang baru dan follower yang baru di TikTok. Semoga anda terhibur dengan channel Cerita Seram Rakyat. Terima kasih saya ucapkan, semoga anda semua dimurahkan rezeki. Cerita pada kali ini kita akan pergi ke Terengganu. Tempat Terengganu ni daerah mana tidak dinyatakan. Tapi watak utama pada kali ini adalah Ming. Ming ni masa tu dia ceritakan yang pada masa tu dia berumur 12 tahun, iaitu pada darjah 6 dia masuk ke asrama. Jadi masa dekat asrama tu dia ada banyak pengalaman yang dia lalui dekat asrama tu, di mana budak-budak kan dia memang suka menyakat orang kan. Sampai satu masa dia orang pula kena sakat dengan entiti tu ataupun makhluk tu lah. Jom kita ikuti cerita si Ming ni, macam mana dia kena sakat dengan makhluk tu. Daripada dia nak sakat orang, makhluk tu yang sakat dia. Jom kita ikuti cerita seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berlaku pada tahun 2001 di salah sebuah sekolah rendah di Terengganu. Masa ni si Ming ni dia berusia 12 tahun, iaitu darjah 6. Dekat sekolah ni semua murid tahun 6 mesti tinggal dekat asrama untuk memudahkan untuk diorang ni mengikuti kelas tambahan yang telah disediakan oleh sekolah. Jadi si Ming ni pula jenis yang nakal kan. Biasalah budak-budak kan, memang perangai nakal dia tu bila dah masuk sekolah tu. Jumpa pula rakan-rakan yang nakal lebih kurang sama. Makin menjadi-jadilah dia orang punya nakal ni kan. Bila dah jumpa yang sama level dia punya nakal tu. Nak dijadikan cerita, pada satu hari ni diorang ni dekat asrama, si Ming ni bila dia berkumpul dengan dua orang lagi kawan dia, iaitu Wan dan Saiful, timbul satu cadangan yang nakal lah. Orang cakap, nak kata jahat tu tak adalah jahat, dia macam nakal lah, nak mengusik pelajar lain ataupun sakat pelajar-pelajar lain dekat asrama tu. Jadi diorang bertiga ni memang kaki kuat mengusik. Lepas tu diorang datanglah satu plan diorang bertiga ni nak main hantu-hantu. Jadi conversation ataupun diorang punya perbincangan tu lebih kurang macam ni lah. Si Ming ni tanyalah pada Saiful, "Pul, jadi ke malam ni nak main hantu-hantu?" Jadi Saiful ni pun jawab lah, "Boleh je, janji Wan jadi hantu." Hehehehe. Lepas tu si Wan ni pun setujulah. Dia cakap, boleh. Letak bedak tebal-tebal sikit biar budak-budak tu mengucap panjang. Lepas tu si Ming ni pun support lah kan, untuk smooth ataupun melancarkan lagi dia orang punya plan ni. Dia cakap, "Cun, malam Jumaat lagi afdal. Kita buat hantu bungkus sebab senang nak bungkus." Hehehehe. Masa yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Lebih kurang pada pukul 12.30 malam Khamis malam Jumaat, diorang pun mulakan diorang punya plan ni dan ataupun operasi diorang ni pada malam tu. Jadi si Wan ni sebagai hantu bungkus yang dah dibungkus. Lepas tu muka dia tu putih penuh dengan bedak. Lepas tu kawan dia yang seorang lagi ni, iaitu Saiful, peranan dia sebagai tukang tarik kain selimut. Lepas tu si Ming ni pula dia pula tukang gegarkan katil pelajar-pelajar tu. Maksudnya macam bila Wan tu sebagai hantu tu datang takutkan pelajar lain tu,
Lepas tu si Saiful ni akan tarik selimut pelajar-pelajar tu lah. Kira macam diorang dah tak boleh tutup muka lah dengan selimut kan. Lepas tu yang si Ming ni pula akan gegarkan katil. Acah-acah macam gegaran lah bila makhluk tu datang kan, katil bergegar kan, bila kena gangguan tu kan. Kemain seronok diorang ni duk sakat pelajar-pelajar ataupun member-member dalam bilik asrama tu kan. Si Ming ni cakap ada yang mengucap, ada yang takbir, ada juga yang menggigil. Diorang seronok lah tengok kan, diorang macam ketakutan kan. Lepas tu si Ming ni dia dapat satu lagi idea tau. Dia cakap dekat Wan ni, "Wan, kau pergi hujung koridor, lepas tu kau lompat dari hujung sana ke hujung sini. Okay, ni last. Lepas tu kita tidur." Lepas tu Wan ni pun setujulah kan. Okay, nanti kau tengok gaya hantu bungkus lompat. Baru real tak real kan. Bila Wan ni dah sampai dekat hujung koridor, semasa Wan ni nak berpusing ke arah Saiful dengan si Ming ni, diorang ni perasan bila diorang pandang wajah si Wan ni. Maksudnya bila Wan tu dah sampai hujung koridor, kiranya lepas tu dah mesti dia berpusing kan, nak melompat ke arah si Ming dengan Saiful ni. Waktu tu bila Wan tu pusing je, si Saiful dengan Ming ni perasan muka si Wan ni berubah menjadi sangat buruk. Lepas tu kedua-dua tangan si Wan ni didepakan ke depan. Korang boleh bayangkan tak? Contoh macam hantu Cina yang lompat-lompat tu kan, tangan dia berdepa ke depan kan. Macam tu lah sebenarnya aksi si Wan ni. Padahal diorang ni dah bungkus dah si Wan ni, tangan ni kat dalam bungkusan tu. Macam mana boleh ada tangan pula yang terkeluar sampai depakan ke depan tu kan. Bila Wan ni mula melompat dari hujung koridor nak ke arah diorang ni, diorang perasan ketinggian dengan jarak yang tak masuk akal. Maksudnya kalau ikut akal logik, kalau manusia biasa, kalau lompat ke depan tu berapa jauh sangat lah kan boleh lompat kan. Tapi pada malam tu diorang tengok Wan tu lompat jauh daripada biasa. Kalau ikut logik akal, manusia memang tak boleh lompat sejauh itu. Lepas apa yang diorang nampak tu, si Ming dengan Saiful ni, diorang terus lari ke katil masing-masing. Lepas tu diorang pura-pura tidur. Lepas Wan tu melompat, Wan ni dia menghampiri si Ming ni tau. Lepas tu si Wan ni tanya si Ming ni, "Ming, macam mana lompatan aku? Ada gaya hantu bungkus tak?" Hehehehe. Lepas tu menurut kata Ming ni, suara yang tanya dia tu pun tak sama dengan suara Wan, iaitu kawan dia tu. Lepas tu si Ming ni cakap dekat Wan ni, Power, pergilah tidur." Keesokan harinya, si Ming ni pun ceritalah dekat si Wan ni apa yang dia dengan Saiful nampak pada malam tu. Lepas tu Wan ni pun demam untuk beberapa hari. Lepas daripada kejadian tu, diorang ni dah tak berani dah nak main sakat-sakat ataupun mengacau pelajar-pelajar lain dekat dalam bilik asrama tu. Jadi pada malam-malam seterusnya diorang berkelakuan baik lah. Tapi nak dijadikan cerita, pada satu malam tu diorang ni susah nak tidur tau. Tapi budak-budak nakal ni kalau diorang tak boleh tidur, dalam kepala otak diorang ni idea ada je nak buat apa-apa kan. Jadi si Ming ni cakap, "Tak boleh tidur, jom kita main pantun." Malam tu seronok lah diorang berbalas-balas pantun kan. Dia ni bagi, lepas tu dia ni balas, si Ming bagi, si Saiful balas, Wan bagi, Ming balas. Sampai ada satu part pantun tu yang menurut Ming ni, masa dia bagi pantun tu,
Berbunyi macam ni lah lebih kurang si Ming bagi. Pantun dia ni dalam dialek Terengganu. Saya cuba, maafkan saya kalau tak sampai dia punya dialek tu kan. Min ni bagi pantun. Ayam ketok bau mapak ngoh, kepala botok tengah-tengah. Lepas tu si Saiful ni pun jawab, hisap rokok 2 batai, nak gojoh mari nate. Lepas saja Saiful tu bagi pantun, tiba-tiba ada suara lain yang bagi pantun juga. Maksudnya macam menjawab pantun. Pat-pat siku lipat, siapa cepat dia dapat. Lepas diorang dengar ada yang menjawab pantun tu, diorang ni terus diam. Lepas tu tak ada seorang pun yang berani nak jawab pantun tu. Ming cakap masa tu bulu roma diorang ni memang dah meremang lah kan. Masa tu ramai yang dah tidur, cuma yang tinggal diorang berlima ni ajalah. Dalam keadaan diorang duduk diam-diam tu kan, suara tu masih lagi kedengaran tau, mendayu-dayu. Bunyi macam jauh, tapi kata orang kalau dengar suara tu dari jauh, maksudnya benda tu berada dekat sekeliling kita. Jadi diorang senyap je, lebih kurang 15 minit ni diorang diam dan senyap ni. Kawan si Ming iaitu si Saiful ni bangun. Lepas tu dia buka lampu, switch on lampu lah, untuk bagi mengurangkan diorang punya ketakutan ni lah. Tapi yang malangnya, lepas Saiful bangun dan buka lampu tu, lepas tu dia duduk balik kan, diorang nampak ada satu tangan hitam yang besar keluar daripada tingkap tau, macam menjala daripada tingkap tu ke arah switch lampu. Lepas tu tutup lampu tu, kira macam switch off lah lampu tu kan. Jarak antara tingkap dengan switch lampu tu agak jauh sebenarnya, lebih kurang 2 meter. Korang bayangkan ada tingkap, lepas tu ada switch lampu. Tiba-tiba dekat tingkap tu keluar satu tangan yang panjang, berbulu, menjala. Korang nampak tau. Lepas tu pergi kat switch tu, dia tutup. Lepas diorang tengok kejadian tu, diorang 5 orang ni terus tarik selimut, tutup muka, berbungkus lah dalam selimut kan. Masing-masing bacalah surah apa yang diorang ingat tu. Sampaikan si Ming ni pun dia terlelap dalam ketakutan. Dia pun tak perasan pukul berapa dia terlelap lah kan. Jadi dia pun tertidur. Pada malam yang sama, cerita tu tak habis kat situ tau. Bila Ming ni dah tertidur, tiba-tiba pada malam tu juga dia terjaga tau. Si Ming ni terjaga sebab dia dikejutkan oleh kawan dia tau, yang nama Wan tu. Yang Wan ni minta dia teman untuk pergi ke tandas. Untuk pengetahuan semua, menurut Ming ni, asrama lelaki sekolah Ming ni, dia jenis yang memanjang tau. Dan pelajar tahun 6 tu, lebih kurang 100 orang tinggal dalam satu bangunan tu. Jadi tandas dia ni di hujung bangunan. Maksudnya kalau nak pergi ke tandas, memang kena jalan sampai hujung, dan tandas tu terletak di hujung bangunan. Jadi dalam keadaan pening dan mengantuk dengan terpisat-pisatnya, si Ming ni bangun dan gagahkan diri dia juga untuk teman kawan itu yang bernama Wan tu. Bila dah sampai tandas tu, si Wan ni pergilah untuk lepaskan diri dia kan. Jadi si Ming ni tunggulah dekat luar. Bila dah lama sangat Wan kat dalam tu kan, jadi si Ming ni macam fed up lah tunggu kan, lama dekat luar. Lama sangat si Wan ni. Buang air besar ke, buang air kecil ke, sampai lama macam ni kan. Jadi si Ming ni pun tanya, Wan, lama lagi ke? Aku dah mengantuk dah ni. Tapi si Wan ni
Dia tak menjawab, senyap je. Lepas tu si Ming ni tanya lagi, aku tahulah dalam tandas tak boleh cakap, jawab je lah, lama ke? Kejap lagi, aku dah ngantuk dah ni. Lepas habis je perbualan si Ming ni, tiba-tiba air dalam tandas tu berhenti. Maksudnya tak ada lagi sebarang bunyi air ataupun percikan air daripada dalam tandas tu. Pada masa yang sama, si Ming ni rasa tengkuk tengkuk dia, bulu roma dia terus meremang. Maksudnya semua bulu roma dia ni berdiri meremang. Lepas tu si Ming ni dia rasa macam dah tak sedap hati tau. So dia beritahu dekat Wan tu, Wan, aku dah ngantuk dah ni, aku masuk dulu lah, nanti kau pandai-pandai kau lah. Lepas Ming cakap macam tu dekat Wan yang dekat dalam toilet tu, si Ming ni terus lari masuk ke dalam bangunan ataupun dalam dom dia tu untuk mencari katil. Maksudnya katil dia lah untuk dia sambung tidur. Tapi setibanya si Ming ni dekat katil dia, dia tengok Wan ni, iaitu kawan dia yang tadi dia teman tu, sedang sedap tidur dekat katil. Berdengkur pula tu siap. Menurut Ming ni, katil dom diorang ni jenis yang bertingkat tau. Jadi yang di sebelah atas adalah si Ming ni, jadi Wan ni dekat bawah. Jadi bila dia sampai dekat katil dia, dia tengok elok je Wan baring dekat bawah tu, dekat katil dia, siap berdengkur lagi. Lepas tu Ming ni macam fikir macam pelik lah kan, dari tadi siapa yang kejutkan aku tadi? Siapa yang aku teman? Dalam kepala otak dia tu bermacam-macam persoalan keluar ataupun tertanya-tanya kan. Dia pun ni si Ming ni gagahkan juga diri dia untuk naik ke atas katil dia, sambil dalam keadaan terpinga-pinga dengan ketakutan lah. Dia ingatkan cerita tu habis dekat situ. Tapi Ming malam tu memang dia kena kacau back to back, maksudnya bertalu-talu. Benda yang entiti tu pada malam tu yang menyerupai kawan dia Wan tu ikut dia sampai ke dom. Menurut Ming, bila dia dah naik atas katil tu, dia dah tarik selimut dekat atas katil tu nak tutup muka dia kan. Entiti tu main tarikkan selimut dengan si Ming ni. Maksudnya bila Ming ni dah tutup kepala dia dengan selimut tu, entiti tu tarik-tarik selimut dia daripada hujung kaki dia. Cuma kalau korang bayangkan, korang dah tarik selimut kan, tiba-tiba ada orang main tarik-tarik selimut dekat hujung kaki korang tu, seram tak? Dalam situasi yang macam tu, main tarik-tarik selimut dengan entiti tu kan, si Ming ni pegang kuat-kuat tau selimut dia, supaya entiti tu tak dapat main tarik-tarik tau. Sambil dia pegang kuat-kuat selimut dia tu, sambil dia baca ayat-ayat Al-Quran yang dia ingat pada malam tu. Dalam masa dia membaca ayat Al-Quran tu kan, sambil pegang kuat-kuat selimut tu, tiba-tiba dia rasa diri dia ni, iaitu Ming ni, macam kena himpit ataupun ditindih daripada atas. Maksudnya badan Ming ni ditindih atau dihempap oleh entiti tu pada malam tu. Ming cuba melawan sambil membaca ayat-ayat Al-Quran tu. Dia teruskan baca ayat Al-Quran tu, tapi dia masih tak mampu nak bergerak tau. Jadi dia terus baca sambil tu dia berdoa agar dia diselamatkan pada malam tu. Tak tahulah apa yang dia doa kan, dia minta tolong macam mana. Lebih kurang beberapa minit macam tu dia terus menerus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya dia dilepaskan. Maksudnya entiti yang hempap dia tu tiba-tiba hilang macam tu saja. Yang tarik-tarik selimut tu pun hilang. Mungkin sebab Ming ni terus menerus membaca ayat suci Al-Quran. Jadi
mungkin makhluk atau entiti tu pergi tinggalkan si Ming ni. Jadi pada malam tu dalam keadaan ketakutan dengan menggigil, dia terus menerus membaca ayat suci Al-Quran sampai dia pun tak perasan dia tertidur sampai ke pagi. Malam tu cerita tu habis dekat situ. Keesokan harinya, si Ming ni pun berceritalah dekat Wan dengan Saiful dekat kawan dia yang dua orang tu kan. Rupa-rupanya si Wan ada tersedar tau pada malam tu. Maksudnya Wan ni sedar lah masa si Ming ni bangun nak pergi ke toilet. Tapi dia melihat Ming bukan pergi seorang tau. Dia ada melihat satu bayang ikut si Ming ni ke tandas. Tapi si Wan ni dia tak berani nak tegur sebab dia risau dia pula diganggu. Sebab menurut Wan ni, semenjak diorang menjadi hantu bungkus yang menakut-nakutkan pelajar lain tu kan, setiap minggu, maksudnya seminggu sekali, dia mesti kena kacau dengan entiti tu. Maksudnya dia seminggu sekali mesti kena tindih. Sebab itulah si Wan ni dia berdiam diri. Dia nak biarkan kawan-kawan dia pun rasa apa yang dia rasa. Maksudnya sama-sama rasa lah. Wah, ajar punya kawan. Dia tak nak cerita Dia nak bagi kawan-kawan dia lain semua rasa apa yang dia rasa. Sekian saja cerita daripada Ming pada kali ini. Daripada elok-elok dia nak sakat orang, last-last dia orang ni yang balik kena sakat dengan entiti tu. Korang rasa macam mana? Korang pernah tak sakat-sakat orang time-time korang belajar dulu kan? Sudahannya berbalik dekat diri diorang sendiri. Benar atau tidak cerita yang diceritakan, wallahualam, anggaplah saja sebagai hiburan untuk kita semua. Sehingga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.